Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, jamaah surah Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. InsyaAllah Ta'ala pada subuh yang mulia ini kita sambung semula kuliah tafsir Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita telah pun sampai sehinggalah ayat 234 daripada surah Al-Baqarah. So pada subuh ni insyaAllah kita sambung bermula dari ayat 235 sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insyaAllah Ta'ala. Baik, saya akan bacakan dulu ayat 235. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. Baik. Ayat Allah Ta'ala ni dan ayat selepas ini nanti masih berbicara tentang perceraian, ya. Seperti mana yang sudah pernah saya sampaikan sebelum ni, sebenarnya apabila kita memperhatikan ayat-ayat Allah Ta'ala dalam Al-Quran, maka ayat yang berbicara tentang perceraian itu, hukum hakam yang berkaitan dengan itu lebih banyak berbanding ayat-ayat yang berbicara tentang perkahwinan. So ini memberi satu isyarat kepada kita bahawa bercerai itu sebenarnya tidak semudah berkahwin. Ya, tidak semudah berkahwin. Baik, Allah Ta'ala berfirman dekat sini, wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum ila akhiril ayah, yang berarti dan tidak ada salahnya bagi kamu tentang apa yang kamu bayangkan untuk meminang perempuan, ya, yang kematian suami dan masih dalam iddah, atau tentang kamu menyimpan dalam hati keinginan berkahwin dengan mereka. Ya, Allah mengetahui bahawa kamu akan menyebut-nyebut atau mengingati mereka. Yang demikian itu tidaklah salah. Akan tetapi janganlah kamu membuat janji dengan mereka di dalam sulit, selain dari menyebutkan kata-kata secara sendirian yang sopan. Dan janganlah kamu menetapkan dengan bersungguh-sungguh hendak melakukan akad nikah sebelum habis iddah yang ditetapkan itu. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kamu, maka beringat-ingatlah kamu akan kemurkaannya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat Allah Ta'ala ni berbicara tentang hukum mengkhitbah, meminang wanita yang berada dalam masa iddah, ya, boleh atau tidak, atau macam mana yang dibolehkan, macam mana pula yang tak dibolehkan.
Baik, mari sama-sama kita perhatikan ayat Allah Ta'ala. Allah mengatakan, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَعَرَّدْتُمْ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ. Yang pertama, Allah mengatakan tidak ada salahnya bagi kamu. Maknanya, la ithma, tak berdosa. Boleh bagi seorang lelaki, fi ma'arradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum, iaitulah mengkhitbah, meminang wanita yang masih dalam masa iddah, ya, yang masih dalam masa iddah. Dia meminangnya secara tersirat, ya, dia meminangnya secara tersirat, ya. Dia tidak meminangnya secara terang-terangan, tetapi dia meminangnya secara implisit, ya. Tidak jelas dia sebut, tidak dia nyatakan secara terang. Itu boleh, ya. Baik, sebelum kita bahaskan tentang keharusan yang ni, perlu ditekankan dekat sini bahawa apa yang dibicarakan dalam ayat ni adalah wanita yang berada dalam masa iddah, dan iddah itu ialah iddah kerana talak bain ataupun kerana ditinggal mati oleh suami dia, ya. Talak bain ni artinya adalah talak yang tak boleh lagi dirujuk oleh suami yang menceraikan dia. Dia itulah talak 3, ya. Atau seorang wanita yang berada dalam masa iddah kerana ditinggal mati oleh suami dia, yang mana masa iddah dia Allah Ta'ala sebut sebelum ni selama 4 bulan 10 hari. Untuk mereka ini yang boleh. Manakala untuk wanita yang dalam masa iddah dan dia berada dalam masa iddah talak raj'i, misalnya suami dia talak 1 ataupun talak 2, yang mana masih ada kesempatan mereka untuk rujuk semula, maka yang ini haram mengkhitbah mereka. Sama ada khitbah secara terang-terangan ataupun tidak terang-terangan. Sama ada dia khitbah secara eksplisit ataupun secara implisit, tidak boleh. Diharamkan. Jadi perlu untuk kita ketahui apa yang dibicarakan dalam ayat ni. Ini berkenaan wanita yang dalam masa iddah kerana talak bain. Talak bain tadi misalnya talak 3 yang tak mungkin lagi mereka untuk hidup bersama dengan suami dia, ataupun seorang wanita yang ditinggal mati oleh suami dia dan ia berada dalam masa iddah dalam tempoh masa selama 4 bulan 10 hari. So dekat sini Allah Ta'ala mengatakan, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَعَرَّدْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ. Maka bagi seorang lelaki yang mungkin dia minat dengan wanita tersebut yang dalam masa iddah talak bain ataupun kerana ditinggal mati suami tadi, dia boleh mengkhitbahnya tetapi secara tersirat, tidak secara jelas, ya. So macam mana maksudnya secara tersirat ni ataupun secara tidak jelas ni, ya? Misalnya dia tidak menyebutkan saya pinang kamu, atau saya suka dengan kamu, ataupun misalnya dia sebut saya nak berkahwin dengan awak. Tidak begitu. So cara dia bagaimana? Misalnya kata para ulama tafsir, dia mengatakan, saya melihat kamu ni seorang wanita yang salihah, dan saya berharap mendapatkan wanita yang salihah seperti kamu. Ucapan yang macam tu tidak ada pernyataan secara jelas bahawa dia mengatakan dia minat dengan wanita tersebut. So ini yang dikatakan secara tersirat tadi. So kalau begitu cara dia dibolehkan, ya, dibolehkan. Ataupun misalnya dia sekadar menyimpan dalam hati, au aknantum fi anfusikum, ataupun dia simpan dalam hati dia secara sendirian bahawa dia minat dengan wanita yang dalam masa iddah, itu tidak ada masalah, ya. So artinya kalau yang dibolehkan itu hanya menyimpan keinginan dalam hati ataupun menyampaikannya tetapi dengan cara tersirat tadi, maka mengkhitbah ataupun meminang wanita yang dalam masa iddah tadi secara terang-terangan hukumnya adalah haram.
walaupun dia tak mungkin lagi untuk rujuk balik dengan suami dia, oleh kerana mungkin suami dia telah talak dia dengan talak 3, ataupun mungkin oleh kerana suami dia telah meninggal tetapi masih dalam masa iddah, maka tidak boleh mengkhitbah dia secara sarih, tak boleh mengkhitbah dia secara terang-terangan, hanya boleh secara isyari sahaja, secara tersirat saja. Seperti ungkapan tadi, misalnya ia menyebutkan, kamu ni adalah wanita yang salihah dan saya ingin mendapatkan pasangan seperti engkau, wanita yang salihah, ya. Ataupun misalnya ia menyebutkan tentang diri dia, dia mengatakan, oh saya ni seorang yang salih, saya ni orang yang baik, saya ni orang yang bertanggungjawab, saya ni orang yang penyayang, ataupun kata-kata yang seumpama. Dia sebut begitu di hadapan wanita tersebut, ya, dengan niat dia mungkin sebenarnya nak mengkhitbah, tetapi bahasa yang ia sebutkan begitu, maka itu dibolehkan, ya. Kalau begitu cara dia, dibolehkan, ya. Jadi yang tak boleh itu adalah dia menyebutnya secara terang-terangan. Misalnya dia mengatakan, saya minat dengan awak, awak mahu tak berkahwin dengan saya. Wanita tu masih dalam masa iddah lagi. Haram hukum dia. Haram hukum dia. Jadi perlu kita ketahui tentang wanita yang dalam masa iddah ni ada 2 jenis tadi. Ada masa iddah yang dalam iddah oleh kerana masih talak raja'i, yang kedua ada talak bain. Untuk yang talak raja'i, ya, talak yang raja'i misalnya talak 1 ataupun talak 2, yang mana masih ada kemungkinan untuk rujuk dengan suami dia lagi, maka mengkhitbahnya sama ada secara tersirat ataupun secara terang-terangan itu haramun mutlaqan, tak dibolehkan. Untuk wanita yang dalam masa iddah oleh kerana talak bain yang tak mungkin lagi rujuk dengan suami dia atau kerana ditinggal mati oleh suami dia, dibolehkan mengkhitbahnya hanya secara implisit, secara tersirat sahaja, seperti contoh yang saya sebutkan tadi, dan diharamkan mengkhitbah dia atau meminang dia secara terang-terangan, ya. Baik, kita teruskan firman Allah Ta'ala ni. Kemudian Allah mengatakan, alimallahu annakum satadhkurunahunna, ya. Allah Ta'ala mengatakan bahawa Allah Ta'ala mengetahui bahawa kamu akan menyebut-nyebut dan akan mengingati mereka, ya. Yang demikian itu tidak salah, oleh kerana mungkin dia minat dengan wanita tersebut tetapi masih dalam masa iddah lagi, ya, dia tidak boleh lagi melamarnya, meminangnya secara terang-terangan. Itu Allah Ta'ala tahu, sebab Allah Ta'ala yang maha mengetahui tentang hati kita. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wala tuwa'iduhunna sirran, ya. Allah Ta'ala mengatakan, dan janganlah kamu membuat janji dengan mereka di dalam sulit. Haram juga hukumnya seorang lelaki membuat janji secara sulit ataupun secara rahsia, ya, bahawa mereka akan berkahwin. Tak boleh. Haram hukum dia, ya. Misalnya pada masa sekarang ni kita ada kemudahan teknologi, ada WhatsApp, ya, ada macam-macam media sosial yang mana itu membuat kita mudah berhubung satu dengan yang lain. Misalnya ada seorang wanita yang dalam masa iddah, ya, oleh kerana mungkin ditalak suami dia dan talak itu adalah talak bain. Datanglah seorang lelaki, dia bincang secara sulit, hanya dia dengan wanita itu saja yang tahu. Bincang, tak apalah, nanti habis masa iddah awak, saya akan kahwini dengan awak. Dia sebut begitu. Itu haram hukum dia, tak boleh, ya. Jadi tidak boleh membuat perjanjian akan berkahwin dengan wanita tersebut walaupun secara rahsia. Mungkin hanya mereka berdua sahaja yang tahu, ataupun mungkin hanya lelaki ini sahaja yang tahu dengan wali kepada wanita tersebut. Itu haram hukum dia. Wala tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Yang dibolehkan itu hanyalah menyebutkan kata-kata yang baik tadi, ya. Kata-kata yang diharuskan tadi, apa dia? Misalnya dia mengatakan, engkau ni adalah wanita yang salihah dan saya berkeinginan mendapatkan wanita yang salihah seperti kamu. Itu tidak menyatakan secara terang. Ataupun misalnya ia menyebutkan tentang diri dia, tentang kemuliaan dia, itu tidak ada masalah,
Tetapi kalau dia dah menyebutkan secara terang-terangan, dia menyatakan saya minat dengan awak mahu tak saya pinang nanti berkahwin dengan saya selepas awak selesai masa iddah, itu hukum dia haram. Dan juga haram kalau misalnya dia berbicara, membuat perjanjian itu secara rahsia. Mungkin tak ada sesiapa yang tahu, mereka berdua saja. Haram hukum dia, tak boleh. Mengapa demikian? Perlu untuk menghargai mantan suami dia. Perlu untuk menghargai ahli keluarga, ya, yang selama ini sudah bersatu. Maka tidak boleh demikian cara dia, ya. Baik. Apakah ada dalil yang lain mengamalkan tentang hal ini? Ada disebut para ulama kita. Rasulullah SAW dahulu juga melakukan hal yang sama, iaitulah ketika mana meninggal Abu Salamah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi SAW. Ketika mana meninggal Abu Salamah, dikatakan Rasulullah SAW datang menjumpai Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Nabi datang. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang kedudukan Nabi SAW di sisi Allah, tentang kemuliaan Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya. Maka itu diperbolehkan. Nabi tidak menyatakan mahu tak saya kahwin. Nabi tak kata begitu, ya. Nabi tidak membuat perjanjian juga dengan dia, nanti kalau dah habis masa iddah kamu 4 bulan 10 hari kahwin dengan saya. Nabi tak buat begitu, kerana perbuatan itu diharamkan. Apa yang Nabi buat ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menjelaskan tentang kedudukan Nabi kita alaihi salatu wasallam di sisi Allah Taala, dan itu didengar oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Maka cara yang seperti itu dibolehkan, ya. Cara yang seperti itu dibolehkan. Itu nama dia mengkhidmah, tetapi secara implisit, ataupun secara tersirat, tidak secara jelas ataupun terang-terangan disebutkan, ya. Baik, kita teruskan firman Allah Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah, dan janganlah kamu menetapkan dengan bersungguh-sungguh hendak melakukan akad nikah sebelum habis iddah itu ditetapkan. Tak boleh ada perbincangan bahawa mereka hendak membuat perkahwinan, ya, ataupun akan melakukan akad nikah. Tak boleh sebelum selesai habis iddah. Sebelum selesai iddah. Dalam masa iddah tak boleh bincang, tak boleh nak menetapkan akan melakukan akad nikah. Berazam sahaja hendak melakukan akad nikah dalam masa iddah wanita itu tak boleh. Apatah lagi melangsungkan akad nikah dengan wanita yang dalam masa iddah. Maka para ulama mengatakan, andai kata ada seorang wanita berkahwin dengan lelaki lain dalam masa iddah, maka mereka mesti difasakh, dipisahkan. Tak boleh disatukan. Mengapa? Haram pada ketika itu ia berkahwin. Tak boleh. Maka kalau dia berkahwin pada ketika itu dipandang tak sah, ya. Berazam saja untuk berkahwin tak boleh kecuali kalau iddah itu dah habis. Sebab itulah tadi membuat perjanjian pun tak boleh, berazam untuk itu pun tak dibolehkan. Maka dalam masa iddah itu sebenarnya tak boleh sama sekali meminang dia, membuat perjanjian akan berkahwin, berazam akan melakukan akad nikah, itu semua tak dibolehkan. Satu sahaja tadi yang dibolehkan itu, iaitulah mengkhitbahnya secara tersirat. Itu saja. Itu pun sebenarnya kalau kita lihat contoh yang disebut para ulama, itu bukan khitbah yang sesungguhnya, kerana bahasa dia adalah bahasa yang umum. Misalnya dia puji wanita itu, atau dia menyampaikan tentang diri dia, sekadar itu saja. Tidak ada kata-kata meminang, tidak ada kata-kata mengkhitbah. Jadi sebenarnya itu bukan khitbah yang sesungguhnya. Sekadar itu sahaja yang dibolehkan, hanya seperti memberi isyarat sahaja. Hanya sekadar memberi isyarat sahaja. Para ulama menjelaskan mengapa dibolehkan begitu. Ini untuk memberikan harapan kepada wanita itu, ya, dan sekaligus supaya wanita ini dapat melihat siapa kira-kira calon yang paling sesuai untuk dia. Seorang wanita yang ditalak
oleh suami dia, misalnya talak 3, talak bain, tak mungkin rujuk lagi balik dengan suami dia. Tentu ia memerlukan kepada pasangan. Begitu juga seorang wanita yang ditinggal mati oleh suami dia, tentu ia memerlukan kepada pasangan. Apatah lagi kalau kita melihat konteks kehidupan pada masa dahulu, yang mana pada ketika itu secara amnya suamilah yang menjadi sumber nafkah, ya. Jadi kalau misalkan suami tak ada, memang ekonomi itu akan susahlah. So apabila seorang isteri ditinggal mati oleh suami dia, so tentu dia akan mengharapkan. So oleh kerana itu boleh secara isyari tadi, ya, ataupun secara tersirat tadi itu boleh, ya, dengan tujuan salah satu hikmahnya supaya ada memberikan sedikit harapan kepada wanita tersebut, ya. Tetapi tidak boleh tadi secara terang-terangan ataupun membuat perjanjian secara rahsia, tak boleh, ya. Baik, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh, ya. Allah Taala mengatakan, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Taala mengetahui apa yang ada dalam hati kamu, maka beringat-ingatlah kamu akan kemurkaannya. Ayat ini kata para ulama sebagai satu peringatan keras daripada Allah Taala bahawa jangan main-main dengan perkara ini. Jangan cuba bermain-main dengan perkara ini. Sebab apa? Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Walaupun mungkin orang lain tak tahu. Mungkin saja kita membuat perjanjian secara rahsia dengan wanita yang dalam masa iddah tadi akan berkahwin dengan dia, atau kita mengkhitbah dia secara rahsia. Mungkin kita datang kepada wali dia, atau mungkin kita secara terus terang menyatakan kepada dia. Mungkin saja orang lain tak tahu, tapi ketahuilah, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hati kita ni. Allah Ta'ala dapat tahu semua. Maknanya kalau kita melakukannya, walaupun mungkin orang lain tak tahu, Allah Ta'ala tahu. So kalau Allah Ta'ala tahu, fahdharu, hati-hati. Beringat-ingatlah akan murka Allah, akan mendapatkan azab Allah, akan mendapatkan seksa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wa'lamu annallaha ghafurur rahim. Tetapi walaupun begitu, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyabar, ya. Baik, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat 235 ni dapat kita simpulkan, kesimpulan pertama, tidak berdosa jika ada seorang lelaki meminang atau mengkhitbah seorang wanita yang dalam masa iddah talak bain atau dalam masa iddah kerana ditinggal mati oleh suami dia, dia meminangnya atau dia mengkhitbahnya secara tersirat ataupun secara implisit, tidak salah. Atau juga tidak salah dia menyimpan keinginan dalam hati dia sahaja bahawa dia suka dengan wanita tersebut, atau mungkin dia berniat untuk mengahwininya, itu tidak salah. Yang salah ialah kalau dia meminangnya secara terang-terangan atau dia sampaikan secara terbuka. Itu haram hukumnya. Tak boleh. Walaupun dah tak mungkin wanita tersebut rujuk balik dengan suami dia. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan dan juga tidak boleh membuat perjanjian secara rahsia dengan wanita dalam masa iddah itu, bahawa kita mungkin akan mengahwini dia atau kita mungkin akan meminang dia, itu tidak dibolehkan. Yang dibolehkan hanya mengucapkan kata-kata yang ma'ruf sahaja, iaitulah misalnya dia mengatakan engkau seorang wanita yang salihah, ya, dan saya menginginkan wanita yang salihah sepertimu. Atau misalnya dia menceritakan tentang kebaikan-kebaikan diri dia, sekadar itu saja yang dibolehkan. Lebih daripada itu diharamkan. Dan Allah mengingatkan jangan sampai berazam untuk membuat akad nikah, melakukan akad nikah dalam masa iddah itu. Tak boleh sama sekali. Nanti kalau sudah selesai maka diperbolehkan, ya. Baik, kita teruskan ayat 236. Pada ayat 236 Allah Ta'ala berfirman, La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah wa matti'uhunna 'ala al-musi'i qadruhu wa 'ala al-muqtiri qadruhu mata'an bil ma'rufi haqqan 'ala al-muhsinin.
dan tidaklah kamu bersalah dan tidaklah kamu menanggung bayaran mas kahwin jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu sentuh, maksudnya sebelum bercampur dengan mereka, atau sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Walaupun demikian, hendaklah kamu memberi mut'ah atau pemberian sagu hati kepada mereka yang diceraikan itu, iaitulah suami yang senang hendak memberi sagu hati itu menurut ukuran kemampuannya, ya, dan suami yang susah pula menurut ukuran kemampuannya. Sebagai pemberian sagu hati menurut yang patut, lagi menjadi satu kewajipan atas orang-orang yang mahu berbuat kebaikan, ya. Baik, ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni menceritakan tentang perceraian yang berlaku antara seorang suami dengan isteri dia dan mereka belum lagi sempat berhubungan suami isteri, ya. La junaha alaikum, tidak ada dosa bagi kamu, ya, artinya tidak berdosa. Tidak berdosa dalam hal apa? In talaqtumun nisa, jika kamu mentalak isteri kamu, ma lam tamassuhun, yang belum kamu sentuh. Ma lam tamassuhun dekat sini belum kamu sentuh bukan makna sentuh tangan, tetapi maknanya dekat sini adalah berhubungan suami isteri ataupun jima' ataupun wata' nama dia. Au tafridu lahunna faridah, atau kamu belum lagi menetapkan mas kahwin untuk mereka, ya. Kadang-kadang memang ada berlaku, ya, ada berlaku baru selesai akad nikah tiba-tiba dia langsung mengatakan saya ceraikan kamu. Belum sempat berhubungan suami isteri. Jadi misalnya ada suami isteri, mereka bercerai, belum ada ditetapkan, pertama belum lagi mereka jima', ya, bercerai belum lagi jima', atau belum lagi ditetapkan mahar berapa, ya, belum lagi ditetapkan mahar berapa. Kemudian suami itu menceraikannya. Sebagaimana? Maka Allah Ta'ala mengatakan wa matti'uhunna, wajib memberi mut'ah kepadanya. Apabila ada suami menceraikan isteri dia yang belum pernah jima' dengan dia dan belum dia tetapkan maharnya berapa, maka wajiblah ia untuk memberi mut'ah kepada wanita tersebut dan ia tidak wajib memberikan mahar. Apa dia mut'ah ni? Mut'ah ni bukan maknanya nikah mut'ah, ya. Mut'ah dekat sini maksudnya pemberian secara sagu hati. Setengah ulama memahaminya pemberian ini sifatnya adalah wajib, ya. Sifatnya adalah wajib. Malah dalam mazhab Syafi'i, tak silap saya, setiap perceraian itu suami diwajibkan untuk memberikan mut'ah, pemberian sagu hati, ya. Pemberian sagu hati untuk menghargai wanita tersebut dan untuk memuliakannya. Jadi sebenarnya ini bahagian daripada cara Islam memuliakan wanita yang mana mereka amat hina pada masa jahiliah dahulu. Dalam pemberian mut'ah ni ataupun sagu hati ni, itu mengikut kepada kemampuan suami. Wa 'alal musi'i qadruhu 'alal muqtiri qadruhu mata'an bil ma'ruf, ya. Ini mengikut kepada kemampuan. Bagi suami yang mungkin menceraikan isteri dia dan ekonomi dia lapang, maksudnya dia ada harta, dia ada wang, maka bagilah yang sepatutnya, ya. Tetapi bagi mereka yang miskin, mungkin suami dia miskin, yang menceraikan dia mungkin dia miskin, maka berilah sesuai dengan kemampuan. Dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, mut'ah pernah berlaku pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sampai memberikan perak, ya. Antaranya suami itu memberi perak kepada isteri dia, ya. Ini disebut pemberian mut'ah, ya. Haqqan 'alal muhsinin, kata Allah. Ini adalah satu kewajipan terhadap orang-orang yang hendak berbuat baik. Maknanya apa? Seseorang yang berbuat baik, ya, seorang lelaki yang baik, itulah bahasa mudah dia, ya.
Kalau dia menceraikan isteri dia dan belum dia pernah berjima dengannya dan belum lagi ia tetapkan maharnya berapa, maka wajiblah ia untuk memberikan mut'ah kepada suami dia, kepada isteri yang dia ceraikan tadi, sesuai dengan kemampuan dia. So melalui ayat ini juga dapat kita faham bahawa seseorang boleh melakukan akad nikah sebelum menentukan mahar itu berapa. Boleh. Sebab tu dekat sini dikatakan la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah. Aw tafridu lahunna faridah dekat sini maksudnya belum menetapkan mas kahwin untuk mereka. Artinya boleh. Jadi kalau sekiranya berlaku perceraian, isteri belum dijima dan suami belum menetapkan mas kahwin berapa yang akan dia beri kepada isteri tersebut, maka ia wajiblah beri mut'ah, beri sagu hati kepada isteri yang dia cerai tadi mengikut kemampuan dia. Orang kaya bagilah sesuai dengan kemampuan dia, orang yang susah mungkin bagi mengikut kemampuan dia. Dan itu adalah satu kewajipan bagi orang-orang yang baik, ya. Satu kewajipan bagi orang-orang yang baik. Baik, kita teruskan ayat 237. Allah berfirman, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fuwa alladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu sentuh, padahal kamu sudah menetapkan kadar mas kahwin untuk mereka. Ini berbeza dengan ayat sebelum ni. Kalau ayat sebelum ni, suami itu menceraikan isteri dia, belum lagi dia jima dan belum ditetapkan mas kahwin berapa. Kalau ni seorang suami menceraikan isteri dia, belum dia jima tetapi sudah ditetapkan mas kahwin berapa. Sudah ditetapkan mas kahwin berapa. So kalau begitu keadaannya macam mana? Kata Allah Ta'ala, fanisfu ma faradtum, maka setengah ataupun separuh dari mas kahwin yang telah kamu tetapkan itu untuk hak mereka. Maknanya apa? Separuh daripada jumlah mas kahwin yang ditetapkan itu akan menjadi hak kepada isteri yang dicerai tadi yang belum pernah disentuh atau dijima sama sekali. Katalah semasa berkahwin tu suami tu menetapkan mas kahwin isteri dia ni RM1,000. Selepas mereka akad nikah, belum lagi sempat jima, dia ceraikan. So maknanya setengah daripada mas kahwin tadi itu wajib atau berhak isteri dia ambil. Maknanya RM500 berhak ambil. Kalau misalkan mas kahwin itu RM1,000. Ya. Kalau misalkan mas kahwin itu RM10,000 misalnya, maka RM5,000 daripada itu adalah hak kepada isteri dia. RM5,000 lagi boleh dia ambil. Illa kecuali illa ayya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, kecuali jika mereka memaafkannya, tidak menuntutnya, atau pihak yang memegang ikatan nikah itu memaafkannya, ya. Baik. Tentang ayat Allah Subhanahu wa taala ni ada dua pemahaman. Yang pertama, kecuali mereka memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang akad nikah itu. Setengah ulama memahami dekat sini daripada pihak isteri, termasuk wali isteri. Maksudnya apa? Kecuali pihak isteri yang dicerai ini dan juga wali dia memaafkan. Semaknanya apa? Kalau misalkan mereka maafkan, maka suami yang menceraikan isteri tadi tidak perlu memberikan setengah daripada mas kahwin itu kepada isteri yang dia cerai itu. Kalau kita ikutkan pemahaman yang ini. Pemahaman yang kedua disebut para ulama adalah yang memaafkan ini adalah pihak suami ataupun suami itu sendiri. Ya.
Walaupun pada asalnya isteri yang dia cerai itu, yang belum dia jima' itu, tetapi sudah tetapkan mas kahwinnya, hanya berhak dapat separuh daripada mas kahwin yang ia tetapkan. Tetapi kalau ia maafkan oleh suami ini, maka isteri ini boleh berhak dapat sepenuhnya. Ya, boleh berhak dapat sepenuhnya. So ada dua pemahaman dekat sini. Pemahaman pertama tadi, yang memaafkan itu adalah isteri, pihak isteri termasuk walinya. Maka kalau maknanya mereka maafkan, so suami tak perlu bagi setengah lah kepada isteri yang ia cerai itu. Tetapi kalau kita ikutkan pandangan yang kedua, maka kalau suami memaafkan, maka isteri akan dapat sepenuhnya mas kahwin yang telah ditetapkan oleh mantan suami dia, ya. Kemudian Allah mengatakan wa anta'fu aqrabu littaqwa, ya. Dan perbuatan kamu bermaaf-maafan, halal menghalalkan, itu lebih hampir kepada takwa, ya. Maknanya maaf dekat sini bukan sekadar maaf oleh kerana atas kesalahan, tak. Maksudnya saling halal menghalalkan, ya. Sepatutnya tadi isteri tu dapat setengah saja, tapi suami halalkan setengah lagi, tak apalah kamu ambil jelas semua. Ataupun mungkin sebaliknya, sepatutnya isteri tu dapat setengah saja tapi dia halalkan, tak apalah aku bagi untuk kau semua. Kalau kita ikutkan pandangan pertama dan kedua tadi, ya, maka itu lebih baik kata Allah, lebih hampir kepada ketakwaan, lebih hampir kepada ketakwaan, ya. Tetapi pada pandangan saya, ya, saya lebih bersetuju dengan pandangan yang kedua tadi, bahawa yang memaafkan itu adalah suami. Maksudnya suami ini menghalalkan. Jadi tak payahlah setengah saja bagi dekat isteri itu, bagi sepenuhnya, halalkan yang setengah lagi. Walaupun engkau belum jima' dia, walaupun belum pernah berhubungan dengan dia, tetapi engkau sudah pernah jadikan ia sebagai isterimu dan engkau sudah tetapkan kepada dia mas kahwin, walaupun hukum asalnya dia hanya dapat setengah saja, tapi halalkanlah setengah lagi, biar dia ambil semua. Katalah RM10,000, maka bagi jelah untuk dia semua. Dan itu lebih hampir kepada takwa, kata Allah. Yang menarik pada hujung ayat ni, Allah mengatakan wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah pula kamu lupa berbuat baik dan berbudi sesama sendiri. Ini perceraian. Allah ingatkan wala tansawul fadla bainakum, jangan melupakan keutamaan di antara kamu, kebaikan, berbudi. So artinya Allah Ta'ala mengharuskan, membolehkan perceraian. Andai kata tak boleh diteruskan lagi hubungan suami isteri, tetapi Allah Ta'ala ingatkan, bercerailah dengan cara yang baik. Jangan bercerai dengan memburukkan salah satu. Jangan bercerai dengan mengumpat salah satu pasangan ataupun bergaduh. Jangan begitu. Bercerai dengan cara yang baik, dan jangan melupakan kebaikan-kebaikannya, ya. Walau seburuk mana pun mungkin kita memerasa pasangan kita, dia tetap pernah ada buat baik bagi kita. Malah sebenarnya kalau kita sedar-sedari, kebaikan pasangan kita itu adalah lebih banyak daripada keburukannya. Cuma kadang-kadang kita ni lebih suka mengingati keburukannya berbanding kebaikannya. 100 kebaikan kadang-kadang boleh ditutupi 1-2 kesalahan, ya. So Allah Ta'ala ingatkan wala tansawul fadla bainakum, jangan melupakan itu, jangan melupakan kebaikan. Artinya bercerai itu bercerai dengan cara yang baik. Maka ada seorang syekh menceritakan dalam satu kitab, ada seorang lelaki Arab, dia bercerai dengan isteri dia. Lepas tu dia pergi minta nasihat kepada salah seorang syekh. Kemudian syekh ni bagi nasihat dekat dia. Lepas tu mereka tetap memilih untuk bercerai. Tetapi apa yang berlaku? Dia bercerai. Orang lain tak tahu. Jiran pun tak tahu bahawa dia telah bercerai dengan isteri dia. Mengapa? Dia tetap berbuat baik. Syekh itu bercerita, lelaki ni punya rumah bertingkat. Jadi dia letak isteri dan anak-anak dia di tingkat atas, dia duduk dekat tingkat bawah. Padahal mereka bukan suami isteri lagi. Elektrik semua dia tanggung, bil air semua dia tanggung, semua keperluan dia tanggung. Dia tidak melupakan kebaikan, sehingga kan jiran dia pun tak tahu bahawa mereka telah
bercerai. Jadi bercerai dalam Islam itu Allah tidak menghendaki untuk bermusuhan, untuk bergaduh, untuk saling membenci, tak. Allah malah ingatkan, jangan lupakan kebaikan sesama kamu, ya. Baik, Allah Ta'ala mengatakan, innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah sentiasa melihat apa jua yang kamu kerjakan, ya. Baik, jadi itulah kuliah kita pada subuh ni. Jadi mungkin saya nak simpulkan sikit khusus ayat 236 dan ayat 237, ya. Yang pertama, ayat 236 kesimpulan dia adalah tidak berdosa jika seorang suami mentalak isteri dia yang belum pernah ia berhubungan suami isteri dengannya, ataupun ia juga belum menetapkan mahar berapa. Kalau ada suami dia talak isteri dia, belum lagi ia pernah sentuh berhubungan suami isteri dan belum ia tetapkan maharnya, maka ia wajib memberi mut'ah kepada wanita tersebut, kepada mantan isteri dia itu, mengikut kemampuan dia. Mengikut kemampuan dia. Pada ayat 237 Allah menjelaskan, jika ada misalnya seorang suami yang mentalak isteri dia dan ia belum pernah menggaulinya tetapi mahar sudah ia tetapkan, maka setengah daripada mahar itu adalah hak kepada isteri yang telah dia cerai itu, kecuali mereka memaafkan. Saya lebih cenderung kepada pandangan kedua tadi yang mengatakan kecuali suami menghalalkan. Maknanya kalau suami halalkan bagi semua, boleh isteri ambil semua, tak berdosa. Ya. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan, ya, saling menghalalkan itu, ya, memaafkan artinya menghalalkan, bukan sekadar memberi setengah, itu lebih baik dan lebih hampir kepada takwa. Dan Allah mengingatkan, jangan melupakan kebaikan di antara sesama kamu, ya. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sekadar itu sahaja kuliah kita pada subuh yang mulia ini. Moga-moga bermanfaat untuk kita semua. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.